Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Malam ini muka surat 47, tajuk di atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang atas seorang itu 6 perkara. Pertama, Islam. Tidak wajib sembahyang atas orang yang kafir dan tidak wajib qada sekiranya ia orang kafir masuk Islam. Baik, malam ni kita masuk pula syarat wajib sembahyang. Syarat ni maksudnya perkara yang mesti ada untuk menjadikan sesuatu itu berlaku. Kalau tak ada syarat, maka sesuatu itu tidak akan berlaku. Kita belajar, kita akan jumpa 2 syarat. Syarat sah, syarat wajib. Okey? Mana-manalah. Di mana pun kita akan belajar sampai bab wuduk, syarat sah wuduk mesti ada. Semayang, syarat sah semayang. Dan syarat wajib. Syarat sah lain, syarat wajib lain. Syarat sah maksudnya kalau tak ikut syarat tidak sah. Walaupun kita buat dah. Kita semayang tak ikut syarat, maka semayang tidak sah. Itu maksudnya. Tapi kalau syarat wajib semayang bukan masalah sah. Tak cukup syarat tak wajib semayang. Cukup syarat wajib semayang. Kan semayang ni wajib. Tapi wajib bukan wajib tak tahu benda lagu tu. Dengan ada syarat. Bilakah syaratnya? Yang pertama dia kata Islam. Maknanya orang kafir tidak wajib sembahyang. Bila tu tidak wajib sembahyang? Ketika duduk di dalam dunia. Adapun di akhirat mereka akan didakwa meninggalkan sembahyang. Faham? Orang kafir, semua perkara yang diwajibkan ke atas manusia termasuk dia, kerana dia manusia. Contoh makan yang halal dan meninggalkan makan yang haram. Semua manusia apa agama pun wajib makan yang halal, haram makan yang haram. Cuma bila mereka duduk di dalam negara umat Islam, tidak dikenakan tindakan orang kafir yang makan makanan haram. Tapi kalau orang Islam makan makanan haram, dikenakan hukum. Namanya ta'zir, bukan hudud. Hudud lain, minum arak, mencuri, merompak. Tu hudud. Tapi kalaulah makan yang haram, orang Islam tapi makan haram, kena takzir. Kena takzir tu pun kalaulah kesalahan yang tidak ada hudud. Kalau kesalahan yang ada hudud, makan haram iaitu kena hudud. Contoh makan haram yang kena hudud benda. Minum arak, haram minum, tapi arak termasuk dalam jenayah hudud. Siapa orang Islam yang minum kena hukum hudud 40 rotan. Okey. Yang tidak ada hukum hudud tetapi jenayah dikenakan takzir. Itu maksud takzir, Jadi semua orang Islam ke orang kafir ke diperintahkan oleh Allah duduk di bumi Allah makan yang halal. Itu perintah Allah. Cuma kalau orang kafir duduk dalam negara orang Islam, pemerintah umat Islam tahu mereka makan babi, makan kera, makan benda yang haram, makan bangkai, makan darah, makan arak, tidak ditangkap dan dikenakan hukuman, tak kena. Tapi akhirat kena. Kerana apa? Kerana wajib taat pada perintah Allah. Kerana firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala thayyiba. Wahai sekalian manusia, bukan yang beriman saja,
jenis manusia kaki dua wajib makan yang halal di bumi ini dan yang bersih. Makan yang haram kena azab di akhirat, makan yang kotor kena azab di akhirat. Nah, benda halal tapi kotor haram makan. Contoh roti, berok di ayam. Roti halal, tai ayam kotor, makan haram. Jadi adakah orang kafir wajib tutup aurat? Ya, diperintahkan tutup aurat. Kerana mereka juga manusia, aurat mereka memberi fitnah bagi orang yang memandang. Sebab tu orang Islam haram tengok aurat orang Islam, haram juga tengok aurat orang kafir. Ada fatwa hak tak berapa nak jadi itu tubik, tak haram tengok aurat orang kafir. Yang haram ni tengok aurat orang Islam saja, salah tu. Dia kata kerana orang kafir itu tidak ada kehormatan syarak, salah. Haram tengok aurat itu bukan masalah kehormatan saja, masalah benda yang mengundang fitnah bagi orang yang melihat. Okey, jadi maknanya dalam kitab-kitab ulama, pandangan jumhur, pandangan majoriti, tak wajib semayang orang kafir yang duduk di dalam negeri umat Islam. Maknanya kalaulah ada pemerintah umat Islam dapat tahu ada orang Islam yang tidak mengerjakan solat 5 waktu, hendaklah tangkap dan dikenakan hukuman. Tapi kalau yang tak solat itu orang kafir, tak kena tangkap. Itu maksud dia. Akhirat dia akan didakwa. Setiap orang kafir akan ditanya, kenapa meninggalkan solat subuh, kenapa tinggal solat zuhur, kenapa tinggal solat asar sampai bertahun-tahun mengikut umur masing-masing. Dan setiap solat yang mereka tinggal akan diazab di dalam neraka. Mereka dedah aurat akan diazab dalam neraka. Mereka minum arak akan diazab dalam neraka. Itu pandangan majoriti ulama. Baik. Itu kata macam mana ni orang kafir dia marah panggil dia kafir. Tak ada orang Islam panggil orang kafir-kafir. Faham? Dalam maqam taklim belajar je orang sebut. Dalam hal mengajar kitab tafsir, mengajar hadis, kita sebutlah orang kafir. Apa makna orang kafir? Orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Kerana dari sisi ilmu Islam ini, manusia itu agamanya dua, Islam atau kafir. Kafir itulah baru banyak bagai. Ada kafir yang ada kitab daripada langit, kafir kitabi namanya, Yahudi dan Nasara. Ada kafir yang sembah berhala, kafir wasani namanya, yang sembah topekong. Ada pun kita berhadapan dengan orang kafir, takkan kita panggil kafir, kafir. Nak panggil lagu tu. Panggil nama dia lah, Acong, Mutusami. Ni dalam menyerangkan hukum. Orang kafir tak boleh ganggu. Kita menerangkan hukum sesama orang Islam. Bukan orang Islam pergi di khalayak ramai, kafir duduk sini, kafir duduk sini. Itu baru salah. Ni kita menerang. Jadi nak khabar orang kafir ialah orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Dan nak panggil dia, panggil di mana? Panggil di depan dia, panggil nama dia. Faham tak lagi? Ni bukan panggil dia, ni menyebut dia. Maka jika orang kafir yang masuk Islam tidak wajib qada, tak wajib qada. Orang kafir masuk Islam tidak wajib qada. Maknanya dia kafir daripada beranak sampai umur 80 baru masuk Islam. Sehari masuk Islam mati je. Faham tak lagi? Kafir 80 tahun, Islam sehari saja masuk syurga dia. 80 tahun itu Allah tak kira dah. Yang Allah kira dia sehari dia sudah memeluk Islam. Tu bertuahnya mu'allah. Mu'allah dia bertuah tu. Tuah tu maksudnya bernasib baik. Kita lain bertuah tu pitih banyak. Kita salah sama, kita nak orang awang, nak buat gua ni. Buat dia orang awang tau. Tuah tahu tak tuah? Dia tahu lah. Benda makna tuah, pitih banyak. Dia nak pitih sama. Tuah tu maksudnya dia dapat habuan yang baik, nisbah pada akhirat. Bertuah lah tu. Anak yang pandai membaca Quran bertuah.
Nak, pekedai yang dapat solat 5 waktu bertuah. Kita tak bertuah tu kedai orang penuh semua lah kedai. Siapa beratur jujuk nak bayar tu baru bertuah. Kita nak nampak binti nak mau. Tak, tuah tu maksudnya akhirat. Okey? Kerana tuah tu dikaitkan dengan saadah, kebahagiaan. Bahagia yang hakiki, akhirat masuk syurga. Nak. Jadi dia masuk Islam kena qada, tak kena qada. Contoh dia balik pada umur 10 tahun. Dia masuk Islam umur 80, bermakna tinggal solat apa tahun? 70 tahun tak? Dalam kafir tidak wajib qada. Bila masuk Islam. Ada pun hutang wajib bayar. Itu hak manusia lain. Okey, dalam kafir dia hutang orang 1000, dia pun masuk Islam, dak apa hutang. Tetap kena bayar 1000. Adapun hak Allah iaitu solat, Allah ampun. Betul hak manusia berat. Kerana manusia bukan Maha Pengampun. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Mudak sembahyang 70 tahun dalam kafir, hari ni mu masuk Islam, aku ampun belaka dah. Tapi kalau hak manusia tak ampun. Kalau pinjam motor orang masa kafir, bila masuk Islam wajib atau balik motor. Dia tidak atau dah motor masuk Islam. Dah leh, kena atau mula kata orang. Faham? Bukan ampun semua benda. Hak mung dengan Allah, Allah ampun. Minum arak 70,000 lautan. Tu kan bukan kata 7 gelas. Ampun belaka dah. Dia kena kata pula, aku minta ampun lah, tak semayang. Tak payah kata. Tak payah kata, aku minta ampun lah, minum arak 70 tahun. Tak payah. Dengan syahadah dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampun belaka. Tu bertuah. Orang yang masuk Islam bertuah. Tattoo. Orang Islam buat tattoo, wajib kena buang. Orang kafir buat tattoo, masuk Islam, dimaafkan. Makna tattoo dia tu tidak wajib buang. Walaupun penuh badan. Tattoo penuh badan ni macam Jepun, Yakuza. Dia mafia Jepun. Mafia, ada mafia Rusia, mafia Itali, mafia Jepun. Jepun ni dia namanya Yakuza. Anggota kumpulan something terbesar lah. Yakuza ni besar. Kalau ada orang-orang dia mati, dia nak atau pergi kubur, polis jaga. Besar dia. Gesta dia. Polis jaga semua keselamatan dia. Jangan main-main. Dia punya tattoo daripada ujung kaki sampai tekak muka dak tattoo. Naga ada, beruk ada, kera di belakang. Bodoh kengga ikat paruh penuh tak belakang. Masuk Islam dak wajib buang. Tapi kalau orang Islam yang buat tattoo, walaupun sewak atas kepala bau, Hello Kitty, wajib buang. Tak buang, berdosa. Yang kata dimaafkan orang Islam buat tattoo tak wajib buang, kalau buang, mati. Kalau buang, putus tangan. Kalau buang, tubik otak, baru dimaafkan. Kalau setakat sakit, setakat pedih, wajib buang. Itulah, dia ampunkan. Sebab tu ada Tok Imam di Tokyo, penuh tattoo di tubuh. Muka dia tak ada. Apakah gerbang misal tu. Tu bekas Yakuza. Yakuza ni kalau tak buat anggota dah, nak keluar, kena kerak jari clicking. Boleh keluar daripada grup je, kerak jari clicking. Nampak? Hak tudung tangan tu bekas Yakuza. Kita belum berazek masuk dalam poket. Getah dah. Nampak? Jadi kalau kita tak usah terpengaruh lah nak tattoo ni. Kerana apa? Kerana tak maaf. Membuat dalam keadaan Islam tak maaf. Yang maaf tu orang-orang kafir. Orang Hindu penuh tattoo di muka, masuk Islam, Allah ampun semua dosa dia. Dia sembah berhala 80 tahun, ampun habis. Dia berzina 80,000 porong, ampun habis dah. Dia minum arak 7 lautan, ampun habis dah. Dengan 2 kalimah syahadah. Yang kedua balik, iaitu cukup amal untuk menanggung kewajipan agama. Maka tidak wajib semayang atas kanak-kanak, tetapi semayang sah jika sudah memayis, dan wajib disuruh jika sudah genap umurnya 7 tahun, dan dipukul apabila sudah genap umurnya anak 10 tahun.
Syarat wajib yang kedua, baligh. Maknanya kalau tidak baligh, tidak wajib. Semayang 5 waktu wajib, tetapi ada syaratnya. Bukan wajib atas semua orang. Beranak wajib tak? Ada benda yang beranak wajib. Ada benda beranak wajib lah dulu. Apa dia? Beranak wajib tak? Khitan. Beranak wajib tak khitan? Wajib lah. Cuma wajib tu muwassa'un, luas. Daripada dia beranak sampai tarikh dia balik, luas. Nak buat masa umur 7 hari boleh, nak khitan umur 14 hari boleh, umur sebulan boleh, umur setahun boleh, umur 2 tahun boleh. Nak, jangan sampai balik. Itu maksudnya. Ada kanak-kanak wajib. Kanak-kanak wajib dah. Apa dia? Zakat harta. Kanak-kanak tu jutawan. Ayah dia mati boleh harta ke dia? Umur baru 4 tahun. Pitih dia 15 juta. Nampak tak? Kena zakat. Padahal kanak-kanak. Dah 5 tahun nak pergi bayar zakat. Orang ni mana reti benda duk main gasing. Taklah orang yang menjaga kanak-kanak tu mengeluarkan zakat. Tapi harta kanak-kanak. Adapun solat dak wajib. Bila wajib solat? Bila sudah balik. Balik tu mana benda? Balik bahasa Arab beralif lam ring. Balighun. Mana yang sampai. Sampai apa? Sampai umur. Tu panggil balik. Masdar dia buluh. Balik tu isim fa'il. Fa'ilun balighun. Yang sampai umur. Bila sampai umur, wajiblah atas kanak-kanak sembahyang. Kanak-kanak ni ada 2. Satu dipanggil mumayyizun, kanak-kanak yang boleh membeza. Satu lagi kanak-kanak ghairu mumayyiz, kanak-kanak yang tak boleh membeza. Kanak-kanak yang boleh membeza, yang mumayyiz, sah semayang walaupun tidak wajib. Kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah semayang walaupun dia semayang tak tidur malam, tahajud 4 rakaat. Nampak? Jadi nak khabar sini, apabila anak kita yang sudah mumayyiz umur 5 tahun tapi belum balik, dia jadi makmum kita ayah jadi imam di rumah, sah. Kita nak semayang, tengok anak kita 5 tahun mari duduk belakang nak jadi makmum, kita pun Allah, aku semayang sunat witir imam. Contoh, faham lagi? Kerana sah jadi imam bagi makmum yang sudah mumayyiz walaupun belum balik. Mumayyiz ni biasa 5 tahun ke atas. Okey? Dah kalau kanak-kanak jadi imam, sah juga. Kek gi budak umur 6 tahun jadi imam, semayang isya kek gi, sah. Kerana syarat sah jadi imam bukan balik, mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Kanak-kanak yang sudah pandai membeza. Apa makna kanak-kanak? Yang belum dewasa. Bila sebut dak balik, kanak-kanak. Bila sebut kanak-kanak, 2 kategori, mumayyiz dan tidak mumayyiz. Nampak? Jadi kalau kata mumayyiz, maknanya belum balik. Kanak-kanak yang sudah cerdik. Kalau ngakak-ngakak 3 tahun jalan-jalan jumpa tek kambing pulang mulut. Tu tidak mumayyiz. Dia ingat orang jambu arang. Nampak penuh lah mulut unyak. Dia tak dapat membeza mana makanan, mana tai kambing. Mumayyiz ni bahasa Arab, bahasa Melayu, budak yang pandai membezakan sesuatu. Kalau dia mandi, budak yang mumayyiz sudah mandi, dia tak mau tubik lanjang. Pasal orang ramai dia dapur. Ada orang dapur ramai, dia tak mau tubik. Dia tak ingat bawa tuala. Dia kedua orang ambil tuala. Tapi kalau dia budak mumayyiz, dia tubik barang lanjang. Orang tengok dia joget pula. Joget. Barang yang tidak mumayyiz. Faham? Anak tak apa buat itu, ayah jangan buat. Tetapi sembahyang sah jika sudah mumayyiz. Dan afdal dak budak-budak yang mumayyiz belum balik jadi imam sembahyang masjid jamek gini ni. Tak afdal. Kita bukan khabar afdal tadi, khabar sah. Sah lain, afdal lain. Yang afdal orang dewasa. Okey?
Dan wajib disuruh jika sudah genap umurnya 7 tahun. Dan dipukul apabila sudah genap umurnya 10 tahun. Kanak-kanak belum balik. Bila umur? 7 tahun. Bila 7 tahun, wajib apa? Wajib semayang? Tak. Nyareh anak sampai 7 tahun, tak wajib semayang. Anak kita 7 tahun dah, tak wajib semayang. Wajib apa? Wajib suruh semayang. Anda beza sikit tu. Wajib suruh semayang. Jadi wajib tu atas anak ke atas ayah? Atas ayah. Faham? Anak yang sampai umur 7 tahun. Wajib atas ayah. Bukan wajib atas anak-anak semayang. Wajib atas ayah suruh semayang. Dalil Nabi kata muru auladakum bis-solah wa hum abna'us sab'in. Suruhlah kamu semua akan anakmu solat apabila mereka sampai umur 7 tahun. Genap 7. Hari ni 7 dah. Adik pergi sembahyang subuh. Suruh tu wajib. Kanak-kanak tu dah wajib sembahyang. Maknanya bila kita dah suruh, kita sudah menunaikan kewajipan. Anak kita tak sembahyang. Bila suruh sembahyang, dia pun ambil gasing, piang pusing gasing. Faham? Sudah memadai. Faham lagi? Dah dia tak wajib sembahyang. Tak wajib. Dah kata tadi, wajib suruh. Dah apa gunanya? Gunanya gini. Bila hari-hari kita suruh 5 kali sehari, budak itu akan loading perintah solat dalam jiwa dia. Maknanya bila dia dah dekat nak balik atau dia sudah balik dalam keadaan sudah solat. Kenapa? Bila umur 7 suruh dah, nah, ada hari dia buat, ada hari dia tak buat. Maka dia sudah biasa dengar, maka bila balik benda yang normal dalam kehidupan dia solat 5 waktu sudah terbiasa. Faham lagi? Itu panggil tarbiyah. Tarbiyah ni bukan tebak gitu. Bukan wajib usung anak bola bilik. Rakak, sujud. Bukan gitu. Suruh je. Dek, asar dah. Berhenti dulu main geng. Main asar dulu. Anak dia pun masuklah bilik. Wak. Tak mayang siku ke? Ayah dia, sujud lah tu, sujud lah. Tak apa dah. Tak apa dah lagu tu. Tak wajib ubur tangga sekodeng jatuh mampu ayah. Tak wajib. Sebab apa? Bila bertahun-tahun kita dah suruh, amalan solat itu sudah tak pelik dalam diri dia. Kerana ramai orang tak suruh. Bila tak suruh, tak semayang lah anak dia. Umur 23 anak baru nak suruh. Maka benda tu dia tak boleh nak terima. Itu panggil tarbiyah. Dan bila anak itu umur 10, wadribu alaiha. Wadribu alaiha. Nabi sambung tadi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Nabi kata, hendaklah kamu semua suruh anakmu sembahyang bila anaknya sampai umur 7. Wadribu alaiha. Maka kamu pukullah. Pukul siapa? Pukul anak tu. Alaiha. Ala bermakna tarki. Atas meninggalkan solat. Wa hum abna'u asyar. Mereka genap umur 10. Bila 7 tahun suruh semayang, tak semayang, tak usah pukul. 8 tahun dah suruh semayang, tak semayang, tak pukul. 9 tahun dah suruh semayang, tak semayang, tak pukul. 10 tahun dah hari ni, suruh semayang, tak semayang, ambil lidi buat gitu. Dia semayang. Pukul tu guana? Pukul anak. Pukul anak guana? Pukul lembu haram cedera. Dalam Islam kita boleh tak pukul lembu nak suruh jalan? Boleh. Dalam Islam kita ada keldai. Zaman dulu tak ada RZ, ada keldai. Jadi kalau tak mau jalan boleh pukul, boleh pukul. Tapi pukul binatang dilarang dalam Islam, pukul mencederakan binatang. Maka pukul anak lebih lagi perlahan. Kita pukul anak lebih pada lembu. Betul tak? Siapa lebang, siapa koyok, siapa berparuk, siapa bekok, berdosa. Dosa. Dah pukul kau ni? Pukul perlahan. Pek, buat di kaki lagu tu. Tidak mencederakan. Menunjukkan dia salah. Tengok hukum huduk. Tengok dia Aceh. Pergi jalan dia Aceh kali. Beijing mau main salji. Tengok hukum huduk dia Aceh. Minum arak. Belahang Peh 40 rotang. Kata, aku boleh gitu 40. Tak, bukan nak suruh sakit. Nak suruh rasa bersalah di khalayak ramai. Faham? Itu kelebihan hukum huduk. Belahang Peh gitu. Budak-budak tak nanti kena. Tak solat ambil watan dinding tu, dah salah wak kena. Wak bunyi. Piang 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 piang. Belum liwatin tu.
Mak Melayu apa? Buat apa? Tak kena lagi buat gitu. Ketang. Kan bunyi kan? Kita ambil watang awak ini bunyi. Wim. Belum lewati oh. Berkembur lata-lata. Nah, gitu lah. Bukan pang itu haram. Tu bukan pukul anak tu, pang. Tu pukul jin. Nah, pukul pelahang peh gitu je. Supaya dia rasa dia bersalah dan kabarkan kesalahannya pasal tinggal solat. Nampak? Lekat di hati dia. 7 tahun, 10 tahun ni kira guana. Kira tahun hijrah ke Masihi? Hijrah. Nampak? Bukan tahun Masihi. Tahun Masihi lain. Hak kita pakai sekarang. Hijrah tu kita sambut mahal hijrah. Nah, kita dalam sekarang ni, dalam dunia sekarang orang pakai 2 tahun orang Islam. Nah, kita pakai tahun Masihi urusan menjabat. Urusan agama kita pakai tahun hijrah. Ni bab agama, ni bukan bab jabat yang semayang ni. Pakai tahun hijrah. Puasa pakai Masihi ke hijrah? Hijrah. Raya hijrah. Haji hijrah. Faham? Dan benda bezanya tahun Masihi guna matahari, tahun hijrah guna bulan. Dah haram ke guna Masihi? Tak haram ni. Siapa kata haram? Faham? Cuma Allah ikut kalender hijrah. Okey? Pasal apa tak haram? Pasal matahari Allah punya makhluk. Dan bulan Allah punya makhluk juga. Nah. Beza apa? Setahun Masihi 365 hari. Setahun hijrah 355. Kurang 10 hari. Siapa yang 35 tahun dah menurut Masihi, sebenarnya dia 36 tahun hijrah. Faham? Siapa yang sudah berumur 70 tahun Masihi, dia sudah 72 tahun hijrah. Itu beza dia. Masihi ini masuk bertukar tarikh dengan 12:01 malam. Hijrah bertukar hari dengan maghrib tadi. Bila azan maghrib bermakna hari ini sudah hari Khamis. Esok siangnya, malam esok tu Jumaat. Okey? Jadi ingatlah bila dah sampai genap 7 tahun, Nabi pesan dalam hadis suruh solat. Dah kita suruh solat umur 5 boleh tak? Boleh. Tak salah pun. Cuma dalam hadis kata 7, bolehnya 7. Kita nak suruh umur 6 boleh. Umur 4 boleh ikut pandanganmu. Jangan umur 3 suruh solat. Bang, siang dia tak tahu benda. Umur 3 hari you pakai serban. Apa lagi? Dah bodoh. Jangan nak ober ngak. Ayah dia kata 3 tu tapi sudu lagi. Yang ketiga, berakal tidak wajib semayang atas orang gila. Berakal dan balik namanya mukallaf. Mukallaf lain, balik lain. Balik sampai umur. Sampai umur maksudnya keluar mani, nanti disebut. Mukallaf apa? Orang yang dipikulkan ke atas bahunya kewajipan hukum syarak. Itu mukallaf. Mukallaf pun bahasa Arab, bahasa Melayu orang yang diberatkan. Diberatkan apa? Orang yang diberatkan hukum. Kanak-kanak tak pikul hukum, wajib apa semua dia tak peduli. Tapi bila sudah balik, maka dia memikul hukum. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini haram, ini wajib, ini sunat, ini boleh, ini tak boleh. Itu panggil mukallaf. Nak nama mukallaf kena ada 2 syarat. Akil, balik, sampai umur, berakal. Makna kalau umur sampai tapi tidak ada akal, seperti orang gila, tidak wajib semayang. Kalau gila semayang, tak wajib. Tapi walaupun tak wajib semayang, ada orang gila semayang. Tengok, orang gila semayang. Ramai dah tengok gila dengan pikul bunyi, dengan baju koyok rabak. Orang bang dalam masjid semayang tepi jalan, semayang dia. Hak dak gila, dak semayang. Nampak tak? Ada tak gitu? Ramai tak? Anak nampak kau ni. Jadi tukar bimbo habis dah. Kucalana habis dah. Gila mana yang tak wajib semayang? Gila kotor, tak tahu ke benda.
Gila bersih wajib semayang. Gila ada dua, gila kotor, gila bersih. Gila kotor mana? Hak keluar cari tu lah. Keluar cari, keluar koyak, baju coyak, baju kabok, rambut kerah macam kayu, dak mandi. Tu gila kotor, dimaafkan dia. Allah jadikan dia susah di dunia, syurga akhirat. Faham? Dalam kitab fiqh tidak dibaca talqin, tak sunat baca talqin mayat orang gila kerana tidak disoal. Nampak? Bab tu orang gila kalau kita tengok suka. Bab apa suka kita? Gila suka. Bukan dia gila. Dia kata kita kena soal tu suka. Dia tak kena. Nampak tak? Kita tak tahu benda. Suka langak. Duduk kena soal. Tak boleh jawab, go to hell. Betul tak? Nyanyi kita. Tengok kitab I'anatul Talibin. Okey? Dan tiada sunat dicalkin akan mayat kanak-kanak dan orang gila. Kanak-kanak kerana tidak mukallaf. Tak ada pikir apa-apa. Allah ampun dosa, tak ada apa dosa. Tak dibaca talqin. Orang gila kerana Allah susahkan dia. Rosak otak dia, tak boleh nak buat apa, tak faham tentang solat, tak faham tentang aurat dan sebagainya, seperti kanak-kanak. Gila yang haram kena soal. Gila yang haram mana pula? Dia yang menyebabkan dia gila. Contoh, dia main minyak tina, isyak gang. Isyak gang, masuk 3 tahun, hilangkan. Sekarang paling ramai gila pil kuda. Tak percaya esok pergi sekretari ladang, belakang masjid ladang. Bangunan sekretari, tanya pegawai dia, tengok ramai budak-budak muda, ramai 18 umur 19. Pil kuda. Bakar bubur tasudu, tarik jarum, pok cocok tekuk. Hak mana sarah dia tahan, tak ada masalah lah. Sting sajalah, kacing saja. Hak sarah tak kuat, dia jadi tendang balik, jadi gila. Hilang ingatan. Budak muda-muda 18, 19, 22. Tanya mak dia apa? Pergi kuda. Tak oleh. Itu semua tu dia pun meninggalkan solat. Maka berdosa di akhirat. Ini bukan Allah jadikan, memang Allah jadikan dia gila. Daripada kanak-kanak tak ada gila-gila. Dia gila ni tak ada kanak-kanak. Dia gila ni setelah balik. Okey? Kan ada baby gila. Pernah jumpa tak? Anak-anak budak 8 tahun gila. Ada? Mana ada? Tak ada. Gila ni balik. Faham lagi? Jadi yang Tuhan beri dia gila, maka tidak disoal. Kerana itu dia ahli syurga. Faham? Kanak-kanak tengok dia mati tu. Kanak-kanak orang baca doa mayat-mayat ada tak? Allah maghfir lahu. Ada tak? Tak apa? Tak ada dosa. Orang tua Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa dia, setambung dosa. Orang ni pula 3 guni dosa. Orang tu pula 3 hotel bukit dosa. Kanak-kanak Allahumma ja'alhu furutan li abawahi yaumil qiyamah. Jadikan kanak-kanak ini saham akhirat untuk ibu bapaknya. Bukan apa dosa. Gila yang bersih, gila tu kena soal di akhirat. Gila bersih gila mana? Ni gila bersih ni. Ni kita ni gila bersih. Gila kereta, gila motor, gila nak bini, gila main kereta balik rumah, gila ngai, gila buruk titik. Nampak tak lalu dengan motor tengok kiu-kiu. Nampak tak? Lambat tengok burung. Tu macam gila bersih tu. Tu wajib semayang, wajib puasa tu. Gila juga. Gila ngai. Duduk rumah. Balik kerja ambil jorang, pacang bira patah. Duk tengok kenatan jorang tu. Kecuba gerak pada supik je. Anak tu menguar rumah. Bini apa puasan rumah laki tak balik. Tak? Kalau kerja lain cari rezeki ni. Jadi jangan lapar gila. Ngai sekali-sekala je. Macam-macam basic gila. Gila pokah. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Maknanya kalau ada haid tidak wajib sembahyang.
Dia dewasa dah, sudah akil, sudah balik, tapi buat apa dah haji semayang minah haid. Sebab tu dia ada hukum, bukan sebarangan wajib semayang. Nah, masuk waktu zuhur, Allahu akbar, minah pun duduk cengak dak semayang. Mak dia tu apa dak semayang? Mu bakir akil, mu berakal, mu balik haid mak. Tu kerana Nabi kata iza aqbalatil haidah fada'i shalah. Bila datang darah haid jangan semayang. Nampak? Jelas itu. Habislah haid baru semayang. Jadi haid menyebabkan seseorang itu tidak wajib semayang. Maka orang kafir masuk Islam dalam ketika haid tak wajib semayang. Hari ini orang kafir perempuan lah, jangan orang lelaki haid. Hari ini dia masuk Islam perempuan. Orang putih contoh, orang Kristian masuk Islam hari ni. Hari ni baru dia haid pagi tadi. Jadi tengah hari pukul 11 masuk Islam, tak wajib semayang. Sebab apa? Pasal dia haid. Nampak? Bila wajib semayang? Tunggu suci minggu depan. Dia haid tak ada kira agama. Kerana dia fitrah manusia. Dan nifas ni benda darah haid yang berkumpul dalam perut perempuan. Perempuan yang normal sebulan dia akan haid sekali. Okey, sebulan sekali. Kalau sebulan itu ada 30 hari dan isteri kita haid 7 hari, bermakna berapa hari tidak haid? 23. Kedok T matematik. Mudah ya. Cicok boleh jawab. Kalau sebulan ada 30 hari, haidnya 7 hari, berapa hari dah haid? Dah apa payah 23. Faham? Jadi 23 itu wajib solat. 7 hari tak wajib solat. Faham? Maknanya 7 hari bini kita meninggalkan solat kerana haid, tidak ada berdosa. Kerana yang berdosa tinggal solat orang yang wajib solat. Isteri kita 7 hari tak wajib solat. Hari-hari zumba. Dan nifas mana? Nifas itu darah yang berkumpul. Apa berkumpul? Kerana kehamilan, pregnant. Okey, kalau sebulan dia keluar 7 hari, tapi bila dia sudah mengandung, sudah hamil, sudah pregnant, hak 7 hari itu tidak berlaku dah. Bermakna 7 hari atas bulan tersimpan dalam rahim dia. Bulan depan 7 hari tak keluar juga, duduk dalam rahim dia. Bulan ketiga mengandung tak keluar juga, duduk dalam perutnya 7 hari. Akhirnya 9 bulan contoh dia hamil, 9 bulan tak keluar darah haid. Faham? Bila keluarnya? Selepas keluar anak, darah pun keluar. Itu panggil darah haid yang berkumpul dalam rahim perempuan sebab mengandung. Faham? Jadi apabila haid haram semayang, tak boleh semayang. Nifas hukumnya sama dengan haid, juga tak boleh semayang. Faham lagi? Jadi kalau dekat-dekat nak keluar anak, contoh beranak pukul 7 petang, keluar darah pukul 5, itu bukan nifas, itu darah istihadah. Faham? Anak keluar dah kepala, tubuh tak keluar lagi, contoh, itu bukan darah nifas, itu pun darah istihadah. Istihadah ni anak sudah keluar semua. Keluar semua dah anak, dua-dua kaki duduk luar belaka. Faham? Batu keluar darah, itulah nifas. Waddamul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati aqibal wiladah. Nifas adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan setelah keluar semua anak. Lepas semua anak keluar darah, itulah nifas. Maka nifas itu ada kalanya 40 hari, ada perempuan 38, ada perempuan 43, ada perempuan 49, ada perempuan 41. Jangan pakai anak bini orang lain. Faham? Lama dia tanya bini orang. Bini dia beranak, tak tahu berapa hari kering. Dia halu, dia ramah. Bini mu itu berapa hari darah? 43. 43 attack lah kita. Ajeng jangan awak gitu. Faham? Kena ukur bini orang 43, bini mu belum tentu. Tak, kena molek 39, kena molek 42, kena molek 40, kena molek 48, paling banyak 60 tidak semayang. Okey? Kelima, sejahtera mata dan telinga tidak wajib semayang atas orang yang buta dan pekak
yang berlaku sejak dari lahir ke dunia atau sebelum mumayyiz sekalipun ia boleh bercakap. Kelima, wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, lancarkan pungutan derma untuk tabung pengurusan Ma'had Tahfiz Al-Bushra, Tahfiz Masjid Pengadang Baru kita yang di hadapan masjid ini. Petugas sila bangun menggunakan karung warna hijau yang seperti contoh di hadapan ini untuk mula memungut sumbangan derma. Petugas terdiri daripada pelajar Ma'had Tahfiz. Siapa yang nak beri sumbangan melalui online kepada Ma'had Tahfiz Masjid Pengadang Baru, Bank Islam 130530017702. Akaun TNB yang nak bayar bil elektrik masjid 220726997406. Boleh bayar sekali seumur hidup masjid. Sebulan orang guna buat ibadat masjid tu, pahala masuk dalam akaun kita. PT kita habislah 3,000. Contohnya tak? Sebulan orang buat apa-apa dalam masjid, dapat kat kita. Jadilah kita orang kaya baru. Nak kaya sungguh dalam dunia lambat dah. Dah nak kerja dah mahal sangat barang. Jadi kaya akhirat. Pelan-pelan kutip, pelan-pelan dek. Tunjuk depan muka, lagi tak beri jangan bergerak. Banyak lah. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma untuk Masjid Pengadang Baru, kita tengok soalan. Soalan yang pertama, kutip duit semua pelajar di sekolah, lepas tu guna sebahagian duit untuk beli hadiah untuk pelajar terbaik beberapa orang. Dosa atau tidak? Baik. Cikgu kutip duit daripada pelajar, dapatlah RM1,000. Contoh, okey? Ambillah 500 untuk beli hadiah bagi pelajar 3 orang terbaik. Okey, boleh atau tidak? Boleh jika sudah dinyatakan tujuan kutipan. Siapa yang nak memberi sumbangan untuk kita beli hadiah 3 orang pelajar terbaik, boleh beri sumbangan. Pelajar pun pakat beri, ada RM5 ya, ada RM10 ya. Hukumnya harus. Okey? Saya selalu niat iktikaf masjid dalam solat. Semua jadi gitu, tak niat daripada awal. Apakah hukumnya? Sebaik-baiknya kita tidak berniat di dalam solat. Walaupun ada fuqaha mengatakan boleh. Ingat, bila tengok pintu masjid, kita kena ingat 2 benda. Pertama, bila aku sampai depan pintu nak baca doa, Allahumma inni as'aluka, nampak? Atau Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan bagi aku pintu-pintu rahmatmu. Atau inni as'aluka min rahmatik, atau sungguhnya aku minta daripadamu segala kasihan belahmu dalam masjid ini. Masa mana tu nak kata? Dekat nak masuk pintu. Kemudian kena ingat, bila dah masuk di dalam, lepas dah pintu, aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Amal semua 2 benda tu. Lama-lama jadi biasa. Nak tengok pintu masjid je, nak baca doa masa nak masuk. Bila dah masuk, aku niat iktikaf. Soalan seterusnya, boleh tak saya semayang sunat witir 3 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal? Boleh. Apa makna semayang witir? Semayang yang bilangannya tidak genap. Bila tak genap, ganjil lah. Berapa banyak ada? Boleh buat 1 rakaat atau 3 atau 5 atau 7 atau 9. Paling banyak 11 rakaat. Okey? Kalau kita nak buat 3, yang afdalnya buat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Diasingkan. Afdal. Walau bagaimanapun jika kita buat 1 salam saja,
seperti semayang maghrib, hukumnya sah. Tidak ada larangan. Cuma ulama kata yang afdal diasingkan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kalau buat macam maghrib juga sah. Soalan seterusnya, saya pemain kereta, boleh tak customer atau kereta nak baiki, saya beli barang 100, saya cash 100, saya cah customer 200. Lepas tu saya cah pula customer bagian upah baiki. Jawabnya boleh. Nampak? Kita beli barang dengan kedai spare part murah dan kita jual kepada orang harga lain. Boleh. Okey? Contoh, orang tu mari baiki kereta. Kita pun tengok fuel pump dia rosak. Fuel pump ni kalau orang biasa pergi beli, kedai tu akan jual 160. Contoh. Okey, tapi pomen kalau dia ambil 100 je. Faham lagi? 100 je dia pomen. Faham? Jadi dia pun ambil 100, dia jual nanti 160. Boleh. Bila? Jika dia beli pitih dia. Tapi kalau pitih kereta, tuang kereta yang beri, tak boleh. Meniaga atas pitih tuang haram. Pitih tuang kereta dia ambil 100, jual 160. Faham lagi? Nampak? Meniaga atas pitih penjual, tak boleh. Okey? Kena hati-hati situ. Apakah hukum pakai cincin di jari telunjuk bagi laki-laki? Perempuan, pandangan jumhur ulama, tidak ada larangan apa-apalah. Yang dilarang laki-laki. Dalam hadis, Nabi larang 2 jari. Dalam hadis, 2 jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Begitu juga yang kiri, jari telunjuk dan jari tengah. Dilarang pakai cincin. Okey? Tapi ulama kata 2 jari saja harus pakai cincin. Iaitu jari kelingking atau jari manis. Pandangan yang paling ramai jari manis. Ada pandangan jari kelingking. Tapi kita kumpulkan ulama membenarkan jari kelingking dan jari manis. 2 ni jari pakai cincin. Yang dilarang 2 jari. Jari telunjuk dan jari tengah. Larangan haram ke makruh? Pandangan paling kuat makruh, bukan haram. Kaki kata haram pula pakai jari telunjuk. Makruh, tidak disukai. Okey? Jadi tinggal berapa jari yang boleh pakai? 2 saja. 2 dilarang. Jadi maknanya jari kita 5 ke 4? 5 dah 1 lagi maknanya. Apa hukum? Ini tidak ada suruhan, tidak ada larangan. Apa? Pasal orang tak bakar jari ni. Bila tak bakar, tidak ada larangan. Lepas tu Nabi tak larang, jangan makan dengan kaki. Ada adik, jangan makan dengan kaki. Tak ada, tapi jangan makan tangan kiri. Ada. Pasal biasa orang makan tangan kiri. Orang makan kaki ada? Tak ada. Maka yang tak pakai, tak payah larang. Hak ni memang orang tak pakai. Daripada zaman dulu sampai ke kiamat orang tak pakai. Tak payah pakai lah. Jadi nak pakai 2 ni sahaja. Okey? Lepas tu pandangan ulama lah. Abdah ni tu ijtihad ulama. Okey? Soalan seterusnya. Saya kenal seorang perempuan, dia sangat sempurna di mata saya. Saya duka dia, suka sama suka. Kami berjanjilah nak berkawan. Benda bulak. Apakah hukum dan perbuatan kami berdua kerana saya berasa was-was atas tindakan saya? Kalau nak berkawan tak boleh. Yang boleh kita kenal perempuan nak berkahwin. Boleh kita lah pergi kenal dia, pergi tengok dia, pergi jumpa dia, rumah dia, boleh. Kerana nak jadikan isteri, boleh. Nak buat kawan saja tak payah. Kerana laki-laki kawan laki-laki, perempuan kawan perempuan. Kemudian yang pertama tadi salah. Dia kata jumpa perempuan yang sempurna. Mana ada sempurna dalam dunia? Yang sempurna kita akan jumpa perempuan dalam lagu. Kau yang sangat sempurna. Lagu betul tak sempurna? Comel loteng lagu mana pun. Ni tengok tu Mahkamah Syariah hari Selasa kat orang cerah. Nak hidung acung belaka kena cerah. Pipi putih lepu kena cerah. Apa? Tak sempurna. Faham?
Sempurna masih mana? Masih mu kenang ke dia. Cuma balok. Mu kata kau ni, nak tabaruk. Soalan seterusnya. Apakah hukum kencing atas tanah orang? Tak boleh. Kerana ada nampak lubang. Kencing atas lubang itu. Tanah orang tak boleh kita najiskan. Dan ada ulama mengatakan larang naik atas tanah orang. Kita tengok tanah orang ada pagar, tak boleh masuk. Kerana apa? Kerana belum tentu tuang dia suka. Yang kata boleh darurah kejar dia anjing, boleh lalu atas tanah orang. Okey? Ni kecing tu. Air kecingmu bukan air Zam-Zam tu, baik. Najis boleh tak lepas najis atas tanah orang? Harta orang tu tak boleh. Rumah kita pun haram kecing kata rawa kali. Apakah hukum bengkel saya ada tanah tibia, tak tahu dah tuan, tapi tak tahu duduk mana, saya guna sikit tanah sama bengkel saya, boleh atau tidak? Kalau ada tuan tak tahu mana tuan, boleh kita guna dengan syarat tidak merosakkan. Bila tuan dia nak ambil, wajib kena berah, kena serah balik. Okey? Ramai ada duduk tanah orang, tuan nak ambil tak boleh. Ajak balah lah begitu gini dan sebagainya. Nah, ini masalah manusia ni. Soalan seterusnya. Saya ada menyanyi lagu, lirik dia, namun kini kau bukan milikku. Dia kata. Saya pun berhenti menyanyi kerana saya teringat ke bini saya. Jatuh tak? Talak. Pula dah. Dia tengah menyanyi sampai namun kini kau bukan milikku. Tengah karaoke, sedap ngak karaoke. Nak? Namun kini kau bukan milikku, bukan lapar tolak pun saya. Nampak tak? Tak jatuh talak. Mu kata depan binimu tak jatuh. Dia balik dia kata, "Yang mai kejap, kau bukan milikku." Tak jatuh. Dia lapar yang menjatuhkan talak. Aku telah mentalak akan kamu. Jatuh talak. Aku telah mencerai akan kamu. Kita berpisah daripada perkahwinan ini. Itu baru jatuh. Okey? Talak pun kalau tak cukup, tak jatuh. Dia pergi kat bini dia, talak. Tak jatuh. 2 kali, talak. Bini dia kata, gila. Nampak? Tak jatuh talak. Talak apa jatuh? Aku jatuhkan kamu 1 talak. Jatuh. Aku telah mentalak akan kamu. Baru jatuh. Aku talak. Tak jatuh. Talaklah aku. Tak jatuh. Aku talak aku. Kau talak aku. Tak jatuh. Faham? Kau talak kau. Tak jatuh. Talak. Tak jatuh. Kerana aku telah talak akan kamu. Faham lagi? Aku telah mencerai akan kamu. Jatuh. Kamu cerai kamu. Tak jatuh. Aku cerai aku. Tak jatuh. Aku cerai, kamu pun cerai. Tak jatuh. Nampak? Lepas cerai, aku cerai. Lepas cerai, aku cerai. Tak jatuh. Cerai tak cerai. Cerai tak cerai. Tak jatuh. Aku akan cerai. Tak jatuh. Cerailah kalau berani. Tak jatuh. Ni kau bukan milikku. Bukan. Tu lagu buat saya. Soalan seterusnya. Saya seorang isteri yang makan banyak sebab badan saya besar. Suami saya bagi tahu nafkah cukup 2 kali sehari, tapi saya selalu lapar. Dia bagi tahu dah lepas tanggungjawab dia, tapi saya lapar. Apa hukum dia, Ustaz? Ikut saya badan ke ikut makanan? Kau mana seorang bini ni? Baik, maksudnya begini, kata ulama, nafkah yang wajib makan 2 kali sehari, tapi makanan yang mencukupkan dengan saiz isteri, bukan ikut saiz orang lain. Faham lagi? Begitu juga dengan pakaian yang cukup untuk buat baju isteri kamu, bukan kira bini orang. Bini orang 3 meter suku cukup dah. Dah kan? Bini orang biasa-biasa. Berapa berat bini orang? Bini orang sebelah 51 kilo. Tu depan kek 48 kilo. 3,5 meter cukup aja kurang.
Bini dia peha macam mesin basuh. Peha saja. Takkan cukup. 9 meter. Faham? Jadi dia beri 3 meter suku juga. Jadi barulah ke tu. Dah lepas. Dah lepas kewajipan. Faham? Mengikut saiz isteri. Faham? Jadi kalau isteri kamu jenis badan besar, makan sepinggang macam orang lain, cukup tak? Tak cukup. Sepinggang duduk di temolok je. Duduk kat ken ni sepinggang, kat ken ni sepinggang. Tak telang lagi. Dah bila nak besar? Jadi sebenarnya ikut keadaan. Tapi kata kalau orang bawa perempuan yang biasa berat 50 kilo makan sepinggang, binimu kena 2 pinggang. Sebab dia badan besar, orang Mesir, tinggi 6 kaki 2 inci, berat 118 kilo. Takkan makan banyak tu. Macam orang lain, tu orang dah baru. Faham lagi? Ni buat balik ke Herah. Balik ke kapal itu. Kata bang tak terima aku sengit. Bawa balik ke kapal. Faham? Kena makan ikut dia. Tapi bukan makan banyak lebih daripada dia. Kena faham. Soalan seterusnya. Jangan ukur bini orang. Binimu suku. Dia beli seluar ikut bini orang. Bini orang 27 saya. Binimu 73. Mak ayah bergaduh nak ikut cakap mana? Cakap hak betul. Dua-dua betul. Ikut mak dulu. Kerana Nabi kata taat makmu dulu. Faham? Mak salah, ayah betul. Ikut ayah. Kerana Islam mengajar ikut hak betul. Dua-dua betul, ikut mak dulu. Soalan seterusnya. Saya majikan, sebelum ini saya tak langsung menitik beratkan staf saya soal fardu waktu kerja. Hingga ada beberapa staf tidak tunaikan solat. Persoalan sekarang, bagaimana saya mau tebus balik kesilapan, panggil, buat satu briefing. Setiap minggu kita majikan atau setiap bulan sekali briefing. Tahu briefing? Tausiah. Beri nasihat. Pasal awak majikan kan? Saya sebagai majikan beri nasihat, jaga solat 5 waktu. Cukup setakat tu. Okey? Sebulan sekali. Ataupun gunakan apa benda ni suara. Awak tak keluar duduk dalam bilik je. Semua mic dengar, speaker dengar. Ataupun ada surat berkeliling atau tampalkan surat. Semua staf yang beragama Islam di jabatan ini, di syarikat ini hendaklah jaga solat 5 waktu. Itu maksudnya. Kerana apa? Kerana kamu akan ditanya akhirat. Kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Setiap majikan akan ditanya daripada pekerjanya. Ni hadis ni. Jadi akhirat suruh dak majikan, suruh dak staf solat, suruh dah minta surat dia. Masa solat berjemaah, imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum kena sebut juga ke? Dalam mazhab lain, imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana lakal hamd. Nampak tak? Dalam mazhab Syafi'i, dua-dua sebut. Imam sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Makmum sama juga, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Faham lagi? Jadi dalam mazhab Syafi'i dua-dua sebut. Imam pun sebut, makmum pun sebut sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Yang makmum saja kanya kata rabbana lakal hamd, mazhab lain. Satu kaul dalam mazhab Hambali. Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah hukum beli motor, main motor habis puluh-puluh ribu, haji tidak pergi? Berdosa. Kerana sudah mampu pergi haji. Allah sebut manis tata'a, barang mereka yang mampu ilaihi kepada Mekah, sabila pergi. Haji berapa ribu? 30 ribu. Dia beli motor Harley Davidson 180 ribu. Fat boy, budak gemuk. Lagi. Budak gemuk tu maksudnya motor hok besar tu. Kan ada hok labuh, punggul labuh. Kalau pergi Kuala Berang, budak-budak panggil. Ingat orang jual skring. Ni panggil. Skring pak cik, dak jual, lalu saja. Tu 180 ribu tu. Dia pun bayar cash 180 ribu. Haji dia dak era. Matilah dia accident lah.
Nak 2 tahun pakai motor accident, mati Yahudi. Buat apa? Tak pergi haji. Bukan jadi kafir. Macam orang Yahudi, hinanya dia tak pergi haji. Harta ada, tak pergi haji. Faham? Siapa kata mati Yahudi? Hadis. Bukan maksud jadi kafir, tak. Macam orang Yahudi. Orang Yahudi pergi haji. Tak lah. Dia tak pergi kok. Macam orang Yahudi. Okey? Jadi nak main motor mahal-mahal, pergi haji tu. Tahu tak? Itu cara dia. Boleh ke duit nawak orang mati beri pada anak saudara hak kecil-kecil sebagai pemberian? Boleh. Tak mati boleh. Mu tunggu pok dia mati. Pok dia tak mati lagi boleh beri sedekah. Faham? Kalau dia anak orang kaya, namanya hadiah. Kalau pok dia orang sesak, namanya sedekah. Nah, biar keluar rumah biti kita ni. Hidup ni sehari-hari keluar duit. Nampak? Kerana apa? Kita banyak salah di masa lalu. Betul tak? Keluar duit. Sedekah ni dinding kita dari api neraka. Nabi kata ittaqun nara wala bisyakki tamrin. Lindungilah diri kamu dari api neraka walaupun dengan beri ke orang sebelah buah kurma. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, nak maksud hadis ini menjadi dalil bahawa sedekah mendinding seseorang dari masuk neraka. Dia patut masuk neraka dah. Keputusan Jusoh bin Osman, Kampung Pengadang Baru, keputusan masuk neraka. Jadi memang apa gitu lagi. Belum masuk, datang malaikat bawa sedekah sebelah buah kurma. Ada sedekah itu. Tak jadi masuk neraka, masuk syurga. Itu kelebihan sedekah. Kita tak suka sedekah, kita suka disedekah. Ya. Sedekah tu tergantung. Okey? Jadi kalau Allah nak, Allah jadikan sedekah tu dinding juga api neraka dia. Tapi kalau Allah nak, Allah bulan neraka tu sekejap. Okey? Jadi solat kena jaga nombor 1. Kita pegang kucing betina, batal dah wudu. Biarlah lepas tu buat soal jawab agama dah. Lepas tu suruh mari dengar. Baguslah pasal apa? Dia tidak sombong. Dia tidak angkuh. Dia akui dia tak tahu. Betul tak? Batulah jadilah orang jahil yang sedar diri daripada jadi orang pandai tapi bongkak, tapi takabur. Buat apa? Faham? Allah sayang orang jahil yang sedar diri. Dan ada hadis mengatakan akhir zaman Islam itu ditolong oleh orang jahil. Orang jahil tolong agama. Orang jahil yang tegur kerajaan buat maksiat, konsert dan sebagainya. Ustaz-ustaz pakat duduk diam belaka. Pakat tunjuk CJ, pakat tunjuk sebeh, pakat duk tunjuk sanak tarekat. Benda maksiat buat senyap belaka. Hak tukar kecohnya ni orang awam tukar-tukar. Itu bukti hadis tu. Akhir zaman orang jahil tolong agama. Hukumnya batal wudu. Masa mu pegang kucing betina tu, mu pun pegang ribut mu. Batal. Dengar baik-baik. 4 perkara batal wudu. Yang pertama, keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, hilang akal sebab tidur pengsang pitam koma. Yang ketiga, ialah pegang kemaluan sendiri atau kemaluan orang. Yang keempat tu, aula mastumun nisa, kamu pegang perempuan. Yang ini manusia. Ada pun binatang tak batal. Dia pegang kucing betina walaupun kucing tu galak tak batal. Faham? Kucing tu panggil dia, dia pegang tak batal. Faham? Dah kucing tu lanjang tak keluar, tak batal juga. Yang batal nisa, iaitu keturunan manusia. Okey? Soalan seterusnya. Betul ke Nabi marah kita jawab salam ringkas?
bukan marah. Yang afdal jawab panjang atau sama panjang dengan salam. Contoh begini, kalau orang beri kita salam, Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam. Tak afdal kita jawab Waalaikum, tak afdal. Tapi kalau orang kata Assalamualaikum warahmatullahi, maka hendaklah kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, biar lebih dari dia. Tapi sekurang-kurang sama panjang dengan dia. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jangan kita pendek daripada orang yang panjang kerana sikap pemalas. Nabi tak suka, bukan haram. Orang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Pendek gitu je. Nah, kita kurang yakin sah atau tidak solat itu ketika di zaman remaja, sebab banyak dulu tidak tahu ilmu. Perlukah kita qada balik? Lawa tulisan Jawi dia. Ada khok. Dia kata dulu, zaman dulu kita tak belajar sangat, pandai sikit-sikit saja. Dan ni baru belajar. Jadi dulu kena qada balik tak solat. Rasa takut-takut tak betul, tak kena qada. Insya-Allah dengan solat sunat menampung kekurangan solat fardu. Yang wajib qada ialah yang sahih salah. Okey? Kita baru belajar, baru kita tahu rupa-rupanya solat maghrib 3 rakaat. 3 tahun dah kita solat 2 rakaat. Barulah kena qada. Faham tak lagi? Tapi kalau muskil atas bacaan molek kedak, muskil atas bacaan tasyahud, muskil atas kesempurnaan rakaat sujud, jangan qada. Kerana apa? Kita jaga dengan solat sunat rawatib. Dia akan menampung kekurangan fardu. Sikit lagi deh. Ada cara tak kalau saya nak baca Quran tanpa wuduk? Baca, tak ada masalah. Boleh baca Quran tanpa wuduk. Yang dilarang la yamassuhu ilal mutahharun, pegang Quran. Mu baca bukan pegang. Okey? Tak payah pegang, baca tak ada masalah. Nah, tapi kalau tak ada wuduk tak boleh pegang. 4 mazhab tak boleh pegang. Okey? Bukan khilaf, tak ada khilaf. Soalan seterusnya, lebih kurang. Suami suka tarik muka dengan isteri, muncung panjang, sedepa muncung dia. Dia mari malam ini. Dia kata suami dia suka buat muka masang ke dia. Silap sikit buat muka masang. Dengar baik-baik. Tak wallet lagu tu. Baiki balik. Tu salah. Bini kita tu, apa tujuan kita kahwin? Dalam Quran kata litaskunu ilaiha, untuk kamu duduk baik-baik dengan dia. Termasuk duduk baik-baik itu ialah duduk bil ma'ruf. Faham? Maka kita ni pemimpin. Yang betulnya bini kita tarik muka pasal dia dipimpin. Orang yang dipimpin kurang, orang yang memimpin sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Suami itu kan pemimpin ke atas kaum isteri. Biar pemimpin lebih baik. Kalau pemimpin muka tarik muka uduh dah, ditarik pula 2 kali uduh. Biarlah isteri kita itu hatinya itu terjaga. Sekurang-kurang walaupun kita tak berapa suka dengan perangai dia, tapi muka kita, ekspresi kita, muka menyebabkan dia tidak berduka cita. Okey? Baiki balik. Soalan seterusnya. Hukum seorang ibu yang baru melahirkan seorang anak Down syndrome, tidak mengaku anak, tidak jaga langsung sebagainya atas alasan depresi. Anak dah 3 bulan, jantung berlubang, sering keluar masuk hospital. Saya dan nenek menjaganya. Itulah. Kita ni perangai manusia itu begitulah. Kita nak hak molek. Kita tak ambil hak tak molek. Kita nak suruh Tuhan tu ikut kita.
Sedangkan Allah beri kita banyak kebaikan. Antara kebaikan yang kita dapat ialah Allah uji dengan anak. Bila kita terima, anak itulah syurga kita. Bila kita tak terima, jadi neraka bagi kita. Ini yang dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau tak kena cara, harta dan anak kamu memfitnahkan diri kamu. Patutnya dia jaga, dia sayang anak dia. Itu adalah nikmat kurniaan Allah. Siapa yang dapat anak Down syndrome bermakna dia dapat syurga. Kerana apa? Kerana anak itu tidak sempurna. Anak yang tidak sempurna, besar mana pun dikira kanak-kanak. Dia mati umur dewasa pun macam mati kanak-kanak. Siapa yang ada anak dan mati dalam keadaan macam kanak-kanak, anak itu tak akan masuk syurga, melainkan tunggu dibawa datang bapa dan ibunya bersama. Bermakna anak-anak ni akan bawa ibu bapa masuk syurga. Sebab tu kita beriman dengan qada yang baik, qada yang tidak baik. Semua daripada Allah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku beri dia anak Down syndrome, nak tengok baik atau tidak penerimaannya kepada kurniaan aku. Kalau baik penerimaannya, jalannya surga. Soalan seterusnya sikit lagi. Kad jemputan kahwin tulis majlis kesyukuran perkahwinan. Tamu salam bagi duit. Tuan rumah kabadah buat kesyukuran tapi dia letak juga dalam kocek baju. Dosa atau tidak ambil? Dosa dah ambil duit itu, kena sedekah balik ke guanya. Kalau tamu bawa hadiah boleh terima tak? Ustaz kata satu suap bagi orang makan, pahala satu bukit Uhud. Pula dah. Dia tulis di situ majlis kesyukuran. Kadang orang tulis walimatul urus. Kenduri pengantin. Kenduri kahwin. Tapi kalau tulis kenduri kesyukuran sama saja. Sebab apa? Sebab Nabi kata aulim. Kalau berkahwin, aulim, buatlah majlis kenduri. Pas apa buat kenduri? Tanda syukur kepada Allah. Jadi mu nak nama kenduri kahwin pun betul, kenduri kesyukuran pun betul. Kerana tujuan Nabi kata aulim, buatlah kenduri kahwin. Siapa yang kahwin, buatlah kenduri. Siapa yang dapat bini, buatlah kenduri. Dalam kitab-kitab syarah ulama, tujuannya untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi syukurnya itu ialah dengan beri makan sedekah pada orang ramai. Bila kita buat kenduri beri makan ke orang, tiba-tiba ada orang mari beri hadiah. Laki-laki beri duit bola kocek kita. Bini dia bawa bola kotak Lego belakang, ikut belakang. Faham lagi contoh? Itu pun Nabi suruh juga. Jadi buat kenduri, tuan rumah buat kenduri, Nabi suruh. Orang datang bawa hadiah pun Nabi suruh. Dua-dua beramal dengan suruh Nabi. Nabi kata guana hadiah, tahadu tahabu. Selalulah amalkanlah atau acak-acaklah beri orang hadiah, datanglah rasa kasih sayang sesama kamu. Jadi tuan rumah mengamalkan sunnah, iaitu buat kenduri. Orang yang datang pun mengamalkan sunnah, beri hadiah. Boleh terima, tak ada salah. Yang tak boleh ialah tulis di kenduri itu. Dijemput datang kenduri kesyukuran perkahwinan anak kami, pasangan begini, sila bawa RM10 satu kepala. Takut-takut tak dapat pahala sedekah. Tok Imam dia Tok Imam bang Tok Bilal dia pergi bang. Orang gaji dah dia 500 contoh. Ada orang hadiah pula duit RM50. Boleh terima. Lagi tak salah pun. Kita jumpa barang berharga dalam rumah sewa, apakah hukumnya? Jawabnya tak boleh ambil. Rumah sewa tu maksudnya ada orang sewa sebelum itu. Tinggalkan di situ, maklumkan kepada tuan rumah. Contohnya dia tengok ada nyakut baju. Kita pun ambil nyakut baju 20 tim bola gobok kita. Dah leh. Khabar ke tuan rumah, ni barang hak sebelum ni. Nampak? Dah awak lapor lah nyakut baju.
DIY berambok juga. Nak, hak orang. Ha. Nak gaya hak kita. Saya mimpi jumpa ustaz. Lepas tu Ustaz Wadi, kemudian Ustaz K. Al-Basungi dan Ustaz Ahmad Rizal. Tolong doakan saya biar berkat. Amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya. Saya berniaga dengan isteri, duit semuanya isteri pegang, uruskan hal rumah, termasuk perbelanjaan harian. Apakah saya terhadap isteri saya adakah terlaksana? Jawabnya tengok, ada tak dia ambil dah bahagian makan minum dia. Kalau ambil dah, sudah terlepas. Kalau tak ambil lagi, dia cuma pegang, kita yang beri arahan. Okey, daripada ini, ambil RM1,000. Dia lagu tu. Kalau binimu, aku mana tahu, bincang aku mana. Nak? Ha. Soalan seterusnya. Saya dan isteri solat isyak berjemaah, rakaat keempat. Kepala saya pening, jadi saya solat keadaan duduk. Isteri saya juga solat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan dia tak tahu. Adakah sah solat kami? Bagaimana nak buat jika hal keadaan ini berlaku lagi selepas ini? Saya solat duduk pasal pening. Isteri saya juga solat dalam keadaan dia tak tahu. Dah solat ke mana? Dia sembahyang isya jadi imam, bini ikut belakang, okey? Separuh jalan dia pening kepala, dia pun duduk. Betul lah tu, boleh duduk. Okey? Bini dia solat pula dalam keadaan tak tahu. Dah solat ke mana? Nak jawab ke mana? Dia solat duduk pasal pening, bini dia solat tak tahu. Dah tak tahu, aku tak tahu nak jawab. Nak jawab lagu mana? Faham? Tapi kalau bila imam duduk, makmum duduk juga, tidak sah. Siapa tidak sah? Makmum. Bapa tidak sah? Yang peningnya imam. Bapa mu duduk. Nabi kata, salli kau imam. Fa'ilam tastatik faqa'idah. Mu kena semayang berdiri. Kalau tak boleh berdiri, baru duduk. Siapa yang tak boleh berdiri? Imam tak boleh berdiri. Dah apa dengan bini duduk? Pasal kira laki bini. Dah boleh. Faham? Dah kalau laki bini, bini laki masuk hospital, bini masuk hospital, cek lah. Dah. Itu salah. Okey? Siapa ada soalan lisan? Ni jawab lain kali pula. Banyak sangat. Kita semayang letak beg. Sujud atas beg. Boleh? Tapi jangan beg tinggi sampai kepala tinggi pada punggung. Okey? Sebab dia tak kira mu pakai beg tu. Yang tak bolehnya mu sujud atas beg yang mu pakai. Mu galah beg atas belakang. Bila mu sujud, beg tu jatuh depan, mu sujud atas beg. Tali sakut di bawah lagi. Tak boleh. Okey? Macam kita lapik dengan sejadah lah. Nak? Boleh. Lagi soalan? Waalaikumsalam. Kalau seseorang tu mati dipatu ular berbisa, adakah ia digolong dalam mati syahid? Mati yang mati kena patu ular berbisa. Baik. Dia mati syahid ni mati antaranya debab kait dengan ni mat'un, sakit yang sangat di dalam perut. Maka jika ular bisa itu menyebabkan dia kesakitan di dalam perutnya, rosak habis abdomennya, insya-Allah termasuk mati syahid. Sama-sama. Lagi soalan? Semayang jemaah. Dia orang bisu bercakap bahasa isyarat. Okey. Soalan dia masa khatib baca khutbah, hadirin Jumaat sekalian, kan? Maka kita semua kena diam. Okey? Bila kita bercakap masuk dalam perkara yang dilarang agama. Soalan dia orang bisu larang ke tak? Dia buat sama dia. Orang bisu dia buat tak bercakap. Faham? Ni kata gini, tu gini. Faham? Adakah dia bercakap? Yang sebenarnya bercakap bukan bercakap tu yang dilarang. Lara tu yang dilarang. Cuma golek orang lara dengan bercakap.
maka masuklah percakapan itu sebagai poin utama dalam ansyid diam. Nampak? Lepas tu ulama-ulama sebagai ulama tafsir masukkan fastami'ullah, itu maksudnya dengar. Maksud dengar di situ bukan dengar dengan telinga saja. Beri perhatian pada khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Jangan bercakap, sekalipun bercakap bahasa isyarat. Kerana orang bercakap mulut, lara cara mulutnya. Orang bisu bercakap isyarat, lara cara isyaratnya. Terlepas poin yang disampaikan oleh khatib. Masuk larangan juga. Lagi soalan. Ya. Bengkel kayu. Dia benda masalah. Ganggu kan? Bising. Cuba awak jauh sikit. Nampak? Okey. Awak punya bengkel biar sehabis jauh daripada rumah dia. Kemudian awak buat gok. Tahu dah, buat gok sikit. Buat penebat bunyi sikit. Mana awak meseng dalam tu. Yang jadi bising tu benda tukur ke gaji? Meseng potong kayu. Sekejap betul dah. Dia kena pakai exhaust tak? Pakai elektrik ke enjin? Pakai elektrik. Pakai api. Memang bunyi ring. Dah dia kata gua ni. Tak apalah dia tak marah. Tunggu dia marah je lah. Pasal awak tak guna lama kan? Bukan berkejar-kejar sekejap je potong tak? Tak apa. Daripada adat takkan sahabat tak boleh bunyi langsung. Nak? Ada bunyi langsung jeng. Awak duduk lautan, awak tak boleh bunyi langsung. Tapi kalau doa-doa lalu nyanyi korang. Nak? Pukul 8, pukul 10 duduk putih. Nak cakap khabar tak boleh. Nak? Kena tengok kau. Sikit-sikit tak apa. Tutup lama sikit. Boleh insya-Allah. Okey. Sama lagi? Ada tak? Ya. Waalaikumsalam. Okey, kenapa dalam silat tak boleh pukul muka? Nampak? Kerana silat ini ialah orang Melayu. Orang Melayu ni majoritinya agama Islam. Antara hukum dalam Islam, Nabi larang pukul muka. Okey? Melainkan dalam peperangan. Dalam permainan tak boleh. Okey? Siapa pun awak, Olimpik ke taraf mana dunia pun, Nabi lebih tinggi. Nabi larang pukul muka. Kalau nak main pukul muka, kena pakai face guard. Sukan pukul muka boleh, tapi pakai face guard, tahu tak? Yang kelukung muka tu, bila tendang tak kena tapi dapat poin. Muka tak cedera pasal ada pelindung muka. Okey? Jadi Nabi larang pukul muka. Mana sukan pun menang lagi perkataan Nabi. Nak dulu nak persatuan Olimpik ke, persatuan boxing ke, persatuan Muay Thai ke, yang paling tinggi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang pukul muka. Okey? Jadi silat berkait dengan agama Islam juga. Dia ambilnya satu hukum dalam Islam, Nabi larang pukul muka. Nampak? Itu silat terbaik. Adapun dalam peperangan tak ada masalah. Dalam peperangan, kerana bukan nak tembak, nak suruh tak jauh nak buat kan, tak boleh kena muka. Tu muka duk jongok itu dulu, dah tembak lagi muka. Tengok muka. Semua muka belaka. Kalau tembak muka boleh jawab dah habis orang kita tembak. Boleh dalam peperangan. Okey? Terima kasih yang bertanya. Lagi soalan? Tak ada dah ni kat depan tu baru adik. Ni awak baju putih tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Main snorkel? Ha? Tak dengar. Apa dia? Tak dengar. Betul ke keenam pintu Madinah dah terbuka? Pintu? Pintu apa? Pintu Madinah. Belum. Hati-hati sikit baca internet, okey? Orang kita kata. Ada. Kawan-kawan macam-macam, Nah, Yajuj Majuj sudah keluar, itu sudah keluar, jaga-jaga, Semua sebenarnya schedule ataupun jadual berlakunya kiamat sudah ada disusun oleh ulama Asyratus Saah. Nah, jangan kita lah terburu-buru sangat, excited sangat nak suruh kiamat. Benda tak kiamat lagi nak kata kiamat dah. Takut kita melanggar apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi susun belaka dah. Keluar Imam Mahdi, lepas tu menang Imam Mahdi dengan orang Yahudi, lepas tu keluar Dajjal, lepas tu mati Imam Mahdi, turun Nabi Isa, dia satu. Okey? InsyaAllah. Adik. Kita tengah semayang. Apa dia yang meraih? Kita tengah semayang, habis tak lagi semayang? Habis dah semayang. Kat mana keluar darah? Kat kaki. Okey. Terima kasih adik. Lepas semayang nampak keluar darah di kaki, rupanya ada pacak. Okey, tak batal solat. Tak batal walaupun darah keluar banyak. Tetapi kalau sebelum solat kita tampak pacak gigi kaki keluar darah, wajib basuh. Kerana masuk dalam semayang membawa darah hukumnya najis. Najis keluar darah ini dimaaf kalau keluar selepas takbir. Allahu Akbar baru keluar, dimaafkan. Dengan syarat bukan keluar dari kemaluan. Contoh Allahu Akbar, keluar darah pacak daripada kaki. Pacak jatuh. Okey, keluar darah, dimaafkan. Jadi lepas nak solat yang kedua, darah tadi tidak dimaafkan, wajib kena basuh baru boleh solat yang kedua. Bahkan kalau sengaja keluarkan darah lain pada kemaluan, sedikit maaf, banyak batal. Contoh, Tok Imam baca panjang, nampak? Malah tu surah Al-Ankabut. Jadi makmum kata panjang baca. Baik aku pecek jerawat dulu. Ada jerawat tu dia pun pecek. Bila pecek keluar sedikit, kata ulama sedikit. Darah tidak meneleh, hanya keluar pada pintu luka jerawat. Tapi keluar, dimaafkan dengan sengaja. Bila meleleh, dia kira kasir, banyak, tidak dimaaf. Tapi kalau dalam semayang keluar, bukan kita yang buat, dimaafkan walau banyak untuk solat itu saja. Contoh, celah punggung dia ada bisu. Tak besar dia, besar bola tenis. Celah punggung, dia ingat dah, kat gini tak mau duduk masa tayat awal. Nak congek sikit pasal bisu, dia tak ingat. Dia pergi duduk, boom, pecah juga. 12 liter keluar darah. Dimaafkan untuk solat itu sahaja. Okey? Kerana qiyas dengan Sayyidina Ali yang ditikam masih meneruskan solat, darah keluar memancut-mancut sampai salam. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.